主内亲爱的弟兄姐妹，平安。Bapak Ibu sekalian, Shalom. 我们一起来进入祷告。Mari kita masuk di dalam doa. 慈悲天父，我们渴慕来亲近你。Bapa yang penuh kasih, kami datang menghampiri Engkau. 我们也渴慕来遇见你。Kami sangat rindu untuk datang ke hadirat-Mu. 我们恭敬地把以下的时间交托在主手中。 Dengan hormat kami pertaruhkan semuanya ini di tangan kuasa-Mu. 接着上帝的真理改变我们的心，更新我们的心。 Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami sehingga kami bisa diperbarui oleh-Mu. 奉主耶稣基督的名祈求祷告。 Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 今天下午呢，我们将思想关于三股合成的绳子不容易折断。 Sore hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. 猜一猜这个是从哪里的圣经节？ Coba kira-kira Bapak Ibu tahu nggak dari mana diambilnya ayat Alkitab ini? 3比1更好。 3 tali lebih baik daripada 1. 对，传道书。 100. 谈到传道书之前呢，我们知道孤独感是人类经验的一部分。 Kita membicarakan tentang pengkhotbah, kita pasti memikirkan bahwa kesepian itu adalah salah satu yang manusia alami. 请问在座的弟兄姐妹曾经面对这种现象吗？ 孤独感。 Apakah yang duduk di sini pernah atau mempunyai satu pengalaman bahwa kita sedang dalam kesepian? Ada enggak? Ya, ada satu ya. 就如传道书第4章第7节，那里是说，在日光之下有一件虚空的事，有人孤单无二、无职、无兄，竟劳碌不息，眼目也不以钱财为主。他说：“我劳劳碌碌，刻苦自己，不享福乐，到底是为谁呢？这也是虚空，是极重的劳苦。” Seperti yang dikatakan di Pengkhotbah pasal 4 ayat yang 7 dan 8 yang demikian bunyinya. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Yang ke-8, ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. 作者告诉我们人类真实情况。 Penulis menuliskan, menggambarkan satu kenyataan yang nyata di dalam kehidupan manusia. 2022年，专家研究发现，关于老年人的孤独，科技越发达的时候，人们却越来越孤独。 Pada tahun 2022, para ahli melakukan satu penelitian tentang kesepian para lansia. 在英国的50%的老年人把电视或者手机称为他们的伴侣。 Penelitian mengatakan di negara Inggris ada 50% lansia yang mengandalkan televisi dan handphone sebagai teman hidup mereka. 密歇根大学表明，56%达到50岁到80岁成人面对孤独感。 Dan ada sebuah pernyataan dari Universitas of Michigan mengatakan ada 56% manusia yang berumur di atas 50 sampai 80 menghadapi kesepian. 令我感到更惊讶的是什么？18岁以下的少年人原来比老年人更高的经历孤独感，甚至达到80%。 Dan yang sangat mengejutkan bagi saya, ternyata kaum remaja yang berumur di bawah 18 tahun, mereka lebih kesepian daripada manusia yang telah lanjut usia. Dan mereka mencapai 80% banyak. 换句话说，无论年龄多大，都能遭遇到孤独。
Dengan kata lain, berapapun umur manusia, pastilah akan merasakan kesepian itu. 问题是我们如何从上帝的角度去看待这个问题呢？ Pertanyaannya yaitu bagaimana kita melihat dari sudut pandang Allah untuk memandang masalah ini. 来，今天下我们一起思想3个部分。 Mari Bapak Ibu pada sore hari ini kita merenungkan dari 3 hal. 第一是美好时光。 Yang pertama adalah saat di mana sangat indah. 传道书说，2个人总比1个人好，因为2人劳碌同的美好的果效。 Di Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 mengatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. 传道书告诉我们人生宝贵的功课。 Kitab Pengkhotbah ini memberikan satu pelajaran, gambaran bagi kita ada satu pelajaran yang begitu baik. 孤独是什么？ Apa itu kesepian? 孤独是当我们拥有许多美好的事物，却没有一个人能与我们一同分享。 Kesepian itu adalah pada waktu kita mempunyai banyak hal yang baik, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa bersama-sama dengan kita untuk menikmatinya. 作者说，这是悲伤和虚空的事。 Penulis mengatakan bahwa ini adalah kesedihan dan sia-sia. 大家都赞成，我们欢乐的时光需要有别人和我们一同欢乐。圣经的道理勉励我们要分享喜乐恩典，对吗？ Sungguh kita mengharapkan bahwa pada waktu kita mempunyai hal-hal yang baik, kita sangat ingin bersama-sama dengan orang lain untuk menikmatinya, seperti halnya yang dikatakan di dalam Alkitab. 那么，我想推荐321的秘诀，大家是否知道321这个秘诀吗？ Saya akan mengatakan satu rahasia, yaitu dengan angka 3, 2, 1. 3个亲密朋友见面2小时，1个月1次。 Artinya adalah kita mempunyai 3 teman karib dan kita bertemu selama 2 jam dan 1 bulan sekali kita mengadakan pertemuan. 大家慢慢想一想，在座的长辈们是否可以提出来3位最亲近朋友的名字吗？ Bapak Ibu yang di sini ya, apakah bisa menyebutkan nama 3 orang teman karib kita? 看看左右， Coba kira-kira ada 3 orang. 我们拥有的朋友是什么类型的呢？可以一同享乐、旅游，可以一起做运动，或者有同兴趣的朋友吗？ Apa yang kita punya, ya teman karib yang kita punya, sifatnya itu bagaimana? Apakah bisa kita menikmatin bersama, kita bertamasya bersama, main game bersama, atau hobi yang sama? 是的，我们需要一起分享上帝赐给我们美好祝福。就像传道书说，人人侧喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。 Kita sangat mendambakan bahwa kita bisa bersama-sama menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan. Seperti yang dikatakan di Pengkhotbah ayat yang ke-13, pasal 3 ayat ke-13. Mengatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. 但我们不只停止在这种程度而已，更深一步，我们也要打开我们的心灵软弱的方面，因为我们免不了进入第2段。 Tapi kita jangan berhenti di tahap itu saja. Kita perlu untuk mengutarakan apa yang menjadi kelemahan bagi setiap kita. 第2的时光就是软弱的时光。 Dan kita bisa memasukin ke tahap yang kedua, yaitu di mana kita merasa kelemahan. 若是跌倒，指人可以扶起他的同伴；再指2人同睡就都暖和，1人独睡怎能暖和呢？ Seperti yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 4 yang ayat ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? 我们亲爱的耶稣留给我们很好的生活故事。
Padahal Tuhan kita memberikan kita satu teladan atau contoh yang indah bagi manusia. 耶稣虽然是上帝，但在人的形象，耶稣是谦卑的人。为什么呢？因为耶稣把心里的感受分享给他3位所亲近的门徒。 Meskipun Tuhan adalah Allah, tapi di dalam rupa manusianya Tuhan adalah seorang yang sangat rendah hati. Yesus men-sharingkan perasaan hatinya kepada ketiga muridnya yang sangat dia sayangi. 在新约圣经，我们可以读到上帝怎么把他的心里面的话，就是他的忧伤，他怎么样惧怕的，他把他的情绪坦白的对他的门徒分享。 Di sini kita bisa melihat Tuhan bagaimana mengutarakan kepada muridnya yang paling dia sayangin, yaitu tentang kegaduhan hatinya, kesedihan hatinya, kesepian hatinya. 不单单分享，他也要求门徒们为他祷告。 Dan juga bukan hanya men-sharingkan kepada mereka dan juga meminta muridnya untuk berdoa baginya. 耶稣是强壮的神， Padahal Yesus adalah Tuhan yang sangat kuat. 但是他要告诉我们，我们是需要别人的支持，在软弱，我们会面对软弱的时光。 Tapi melalui apa yang Tuhan lakukan untuk memberitahukan kepada kita, meskipun kita kuat, tapi kita perlu topangan dari teman-teman. 是的，我们软弱的时候，我们一定向上帝祷告，神借着我们四周围的朋友来辅助坚固我们对上帝的信心。 Sungguh pada waktu kita merasa lemah, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan melalui orang-orang di sekitar kita untuk menolong dan menguatkan kita. 祷告之后和关怀，使我们可以继续行走人生的路途。 Dan membuat kita bisa mampu untuk berjalan terus di dalam pelayanan kita. 3-2-1的关系里面，让我们一同分享心理上的挣扎，不单单一同喜乐。 Melalui 3-2-1 metode ini kita bisa bukan hanya kita menikmati kegembiraan, kita pun juga men-sharingkan kelemahan kita. 通过神的真理互相勉励祷告，这种友谊是我们属灵上的祝福。 Dan juga bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. 还没经历过这段关系，我们可以向上帝祈求。 Sebelum kita melewati tahap ini, kita bisa meminta kepada Tuhan. 上帝，求你赐给我真正的朋友，让我们可以更认识你。 Memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan teman karib, teman yang sejati kepada kita, supaya kita bisa lebih bertumbuh di dalam iman kita. 最后，第3就是战斗时光。 Dan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu masa peperangan. 传道书继续说：“有人攻胜，孤胜一人；若有2人，便能抵挡他。3股合成的绳子，并不容易折断。” Seperti yang ditulis di ayat yang ke-12 mengatakan, dan bila mana seorang bisa dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. 战斗时，我们面对是怎么样的仇敌呢？ Musuh yang macam bagaimanakah yang kita hadapi? 看得到还是或者看不到的敌人？ Ada musuh yang terlihat dan juga ada musuh yang 今 tersembunyi. 天我们要讨论关于看不见的敌人，那就是罪恶捆绑。 Hari ini khusus kita akan membicarakan musuh yang terselubung, yaitu belenggu dari dosa. 我们如何得胜呢？ Bagaimana kita bisa memenangkannya? 靠着上帝的力量，并且拥有另一半成为我们的好伙伴。 Kita harus bersandarkan kekuatan Tuhan dan juga kita memiliki pasangan yang sangat baik supaya kita bisa melaluinya. 3股合成的绳子不容易折断。请问大家在三友谈话中有没有坦白的展开个人的缺点吗？ Karena 3
tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Tolong tanya Bapak Ibu, di dalam komunitas kita dengan teman-teman, apakah kita pernah mengutarakan kelemahan kita? 或者在10多年内交往的时间，我们有勇气的把朋友的错误告白，让对方的灵命更进步吗？ Atau kita telah berteman begitu lamanya puluhan tahun, pernahkah kita berani menunjukkan kesalahan atau kelemahan teman kita? 雅各书说：“所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。” Di dalam Yakobus 5 ayat ke-16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. 平常我们很难把我们的缺点很展开的告诉别人，我们会觉得很害羞。 Sungguh oleh karena gengsi atau malu kita susah untuk memberitahukan kepada rekan-rekan kita kelemahan kita. 为什么我们要把我们的弱点让我们的朋友知道呢？ Mengapa kita harus melakukan hal yang demikian? 如果他把我的弱点告诉别人，那么我都没面子了。 Kalau kelemahan saya beritahukan kepada dia, saya sungguh kehilangan muka. 仇敌一定攻击我们最弱的方面。 Padahal musuh kita sering menyerang kita di titik lemah kita. 如果我们要胜过，那就需要勇气来面对自己的缺点、自己的软弱。 Kalau kita ingin memenangkan peperangan ini, kita harus berani menghadapi kelemahan kita masing-masing. 真正的朋友存在是让我们磨练出基督的形象，如箴言书27章5到第6节所说的。 Kita mempunyai kawan yang sejati, yaitu supaya kita bisa mewujudkan rupa Kristus, seperti yang dikatakan di Amsal 27 ayat yang ke-5 sampai 6. 当面的责备强如北底的爱情，朋友家的伤痕出于忠诚，仇敌连连亲嘴，皆是多余。 Yang dikatakan lebih baik tegur yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. 称赞我们的朋友，我们很喜乐。有称赞我们的朋友，我们很喜乐。 Kalau kita mempunyai teman yang selalu memuji-muji kita sungguh merasakan sangat indah sekali, sangat enak sekali. 如果有真正朋友把我们的不好的习惯说出来，提醒我们，是否我们还要不要继续跟他做朋友吗？ Tapi jikalau di antara kita ada teman yang dengan kasih dia menunjukkan kelemahan kita, kesalahan kita, apakah kita masih mau tetap menjadi temannya? 约书亚能说迦勒是他的同伴， Yosua dia menyebut Kaleb adalah teman baiknya. 迦勒也能说约书亚是他的同伴。然而最好的是有3个或4个同伴。 Begitu juga Kaleb, dia juga menyebutkan bahwa Yosua adalah teman karibnya. Ini adalah sangat baik sekali. Tapi lebih baik jikalau ada 3 sampai 4 orang menjadi kawan baik kita. 如果我们有4个同伴，从各面支持我们，不管什么暴风来到，我们都不会跌倒。 Jikalau kita mempunyai 3 sampai 4 kawan, bahaya badai yang dari juruan mana menyerang kita, kita pasti tetap bisa menang. 一个人若独自站立，他可能会被仇敌掳去。 Jikalau kita sendirian, mungkin kita bisa ditawan oleh musuh. 最好4个或5个人来在一起做同伴，面对仇敌。 Oleh sebab itu pada waktu kita menghadapi musuh, lebih baik ada 4 atau 5 kawan sejati di samping kita. 真实说，我们是
天然的个性，我们很难有同伴，因为我们的个人主义是我们的爱好，我们很享受我们的个人主义。Menurut sifat natur manusia, kita susah bisa mempunyai kawan yang akrab sekali. Karena egois kita susah untuk bisa berkawan dengan sungguh-sungguh. 我们也许不关心弟兄或姐妹，因为他们不像我们，我们要求别人像我们一样。Kita tidak memperhatikan saudara-saudara kita, bahkan kita sangat mengharapkan mereka bisa sama dengan saya. 我们也许在心里面说，我一个人是够的，我很坚强，我很刚强，但是你我的力量可以达到什么程度呢？ Seringkali kita menganggap bahwa diri kita adalah seorang yang sangat kuat, tapi tolong tanya kekuatan kita sampai tahap kemana? 无论在就业和新业，圣徒的原则都是应该组成同伴来一起追求主。 Karena di Alkitab baik di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama sering mengatakan satu prinsip, yaitu kita harus mempunyai rekan. 著名的海明威写了一本书，就是《老人与海》这本。Ada seorang pengarang yang bernama Hemingway menuliskan satu buku, yaitu orang tua dengan anak. 这本书说起有一位老渔夫，妻子去世后，他就独自一人。 Mengatakan ada satu pelaut yang setelah istrinya meninggal. 幸好同村的一个小男孩 Tapi pada waktu itu ada seorang anak kecil 马诺林常来陪伴他，日子才显得没那么无聊。 yang namanya Manolin yang dia senantiasa mendampingi orang tua ini sehingga dia tidak merasakan kesepian. 马诺林从5岁开始就跟着老渔夫学捕鱼，他的出现弥补了老渔夫情感上的缺憾。 Manoli yang kecil ini dari mulai berumur 5 tahun dia sudah bersama-sama dengan kakek pelaut ini untuk menangkap ikan, sehingga orang tua ini merasakan satu hiburan bagi dia tentang kehadiran Manoli. 老渔夫平常与海做朋友，与风做朋友。 Dan si kakek tua ini juga bersahabat dengan laut. 但是就如海明威说，没有人应该在他们的晚年孤独。 Sehingga Hemingway mengatakan bahwa seharusnya tidak ada seorang yang menjadi tua tapi menjadi kesepian. 你我也如此。 Bagaimana dengan keadaan kita? 愿上帝祝福， Kiranya Tuhan memberkati. 亲自为我们预备最适合的属灵同伴，能够彼此倾听、彼此扶持、建构和陪伴。 Kiranya Tuhan juga menyediakan satu rekan atau pendamping yang begitu baik supaya kita bisa hidup bersama-sama dan maju bersama-sama. 使我们更多切慕生命成长和为神而活。 Dan kita juga bisa bersama-sama bertumbuh dan juga hidup bagi Tuhan. 愿主透过美好的肢体关系，让我们看见别人的需要，也懂得适时表达自己的软弱。 Melalui persekutuan yang indah, kita bisa lebih mempunyai satu hati untuk memperhatikan orang. 以致能够以属灵同伴在祷告和团契中经历神的恩典够用。 Dan supaya kita bisa bersama-sama dengan rekan rohani kita berdoa dan bersekutu. 阿门。 Amin. 我们进入祷告，请。 Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami diberikan satu peringatan bahwa
3 lembar tali lebih baik tidak mudah putus, dan 3 orang lebih baik daripada 1 orang. Kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu, karena firman-Mu yang begitu indah, kami bisa dikuatkan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan, kiranya kami juga bisa melaksanakan di dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang telah berumur lebih lanjut, mempunyai badan yang sehat, dan juga mempunyai kerohanian yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.